Sekarang kita lihat chapter 1, Indices, Search and Log. Jadi di bawah chapter 1 ni kita ada 3 subtopik, iaitu yang pertama indices, yang kedua adalah search, dan yang ketiga adalah log. Jadi untuk kali ini kita akan lihat untuk 1.1 indices. Okay. Indices ni kita lihat, kita akan biasa jumpa contoh, katakan kita ada contoh 2 kuasa 3. Contoh 2 kuasa 3. 2 kuasa 3 ni maksud dia 2 ni kita akan darab sebanyak 3 kali. Sama juga kalau kita jumpa 3 kuasa 4, 3 to the power of 4. Maksud dia 3 ni kita akan darab sebanyak 4 kali mengikut dia punya kuasa dia. Dan semua contoh-contoh ni, ini kita panggil dia sebagai indices. 2 to the power of 3, 3 to the power of 4. Ini dia panggil indices. Dan nombor yang di bawah ni, nombor yang di bawah ni adalah dipanggil base. Nombor yang di bawah kita panggil base, dan nombor yang di atas sama ada kita panggil sebagai index ataupun kita panggil sebagai power of. So biasanya kita akan panggil dia sebagai index. Jadi keseluruhan tu adalah indices. Okey, kita lihat dulu beberapa peraturan indices. Kita lihat terus kepada contoh dia. Jadi kita kena ingat, bila kita jumpa, kita lihat di sini kita ada 2 base. Contoh kat sini kita ada 2 base. Ini dia panggil base 3. Kemudian dipisahkan dengan darab. Bila kita lihat ada 2 base dipisahkan dengan darab, maka kuasa dia kita akan tambah. Kuasa dia kita akan tambah. Kemudian contoh yang kedua, bila kita lihat bahagi, kalau kita lihat bahagi, kita lihat masih ada 2 base tapi dipisahkan dengan bahagi. Maka kuasa dia kita akan tolak. Jadi 2 kita akan ambil 1 je base, maka kita akan ambil 2 tolak 7. Dan 2 kuasa negati 5 ni, kalau kita lihat 2 kuasa negati 5, katakan saya nak tulis juga 2 kuasa positif 5, maka kita akan ambil 1 per. Jadi kalau kita nak hilangkan tanda negatif tu, mudah aja. Kita akan buat 1 per. Setiap kali kita jumpa kuasa negatif. Kemudian kalau kita lihat contoh yang ketiga ni, contoh yang ketiga, kalau kita lihat, katakan saya ada negatif 4 kuasa 3, kemudian kita lihat ada kuasa 2 di luar, maka kita lihat di sini base dia 1 je, base dia 1, maka kuasa ni, kurungan ni kita akan tukar kepada darab. Itu yang kita dapat, negatif 4 kuasa 6. Negatif 4 kuasa 6. Kemudian kalau ada negatif kuasa 6, nilai dia adalah positif. Jadi kalau kita nak mudah, setiap kali negatif ni kuasa genap, bukan lah. Apa bayangannya? Jadi kalau kita lihat negatif 1 kuasa 4, semua nilai-nilai ni akan menghasilkan nilai yang positif. Kecuali kalau kita ada negatif 1 kuasa ganjil. Ini akan dapat negatif lah. Negatif 1 kuasa 5 akan dapat negatif. Jadi kalau kita lihat negatif tu kuasa nombor-nombor genap, maka nilai dia adalah positif. Jadi tak perlu guna kalkulator. Okey, kemudian contoh 4 pula. Contoh 4. Kalau kita lihat 6 kuasa 2, sebenarnya 6 ni kita boleh pecah lagi. Kita boleh kecilkan lagi, itu adalah 2 kali 3. 2 darab 3. Jadi kalau kita lihat ada kurungan, kemudian kuasa 2. Jadi setiap nombor ni dalam kurungan ni, dia akan kuasa 2. So 2 kuasa 2, kemudian 3 kuasa 2. Sama juga untuk contoh nombor 5 ni.
Bila kita ada 2/3 dalam kurungan kuasa 7, maka setiap nombor tu mesti kuasa 7. Jadi kita boleh pisahkan 2 kuasa 7, yang di bawah pun akan jadi 3 kuasa 7. Okay? Dan kalau kita nak ubah penulisan, asalnya 1/3 kuasa 7, maka kita dah lihat tadi, kita boleh tukar kepada 3 kuasa negatif 7. Okey, kita lihat beberapa nota kat sini. Kalau kita lihat indeks, setiap kali kuasa 0 mesti 1. Jadi kalau katakan kita jumpa 2 to the power of 0, ataupun kita jumpa 10 to the power of 0, ataupun kita jumpa 49 to the power of 0, semua ni akan menghasilkan 1, termasuk constant. Katakan saya ada constant k to the power of 0, ini pun nilai dia adalah 1. Jadi setiap kuasa 0 adalah 1. Kemudian ini kita dah jumpa tadi. Contoh tadi, kalau katakan saya ada 3 kuasa negatif 5. Kalau kita nak hilangkan negatif, kita letak je 1/3 kuasa 5. Okey, kemudian kita lihat yang ketiga, rational indices. Contoh dia, katakan kita ada 3, kemudian kita nampak ada bentuk square root. Ini maksud dia 3 kuasa 1/2. Ataupun kita jumpa dalam bentuk 3 kuasa 2, kemudian sini 5. Okay? Jadi kalau kita nak tukar dalam bentuk indeks, kita utamakan yang dalam ni. Jadi step yang pertama, kita akan tulis 3 kuasa 2. 3 kuasa 2. Kemudian yang 5 ni, sebabkan dia kat luar, kita tulis per 5. Okay? Sama juga kalau saya ambil contoh lain. Katakan saya ada 6 kuasa 3, kemudian di luar dia kuasa 4 lah contoh. Maka penulisan kita adalah 6 kuasa 3, utamakan yang dalam dulu, kemudian perkan dengan 4. Yang di luar tu kena buat per 4. So ini yang dipanggil rational indices. Okey, kita lihat contoh. Okey, kita ambil yang pertama dulu. 3x kuasa 4 darabkan dengan 5x kuasa 6. Okey. Jadi kalau kita jumpa yang macam ni, kita lihat kita ada 2 kategori. Yang pertama nombor, kemudian x. Okay. Yang pertama kita kumpul untuk x pula, darab x kuasa 6. Okay. Kemudian 3 darab 5, 15. Kemudian yang ini kita gunakan property sendiri. Kalau darab, maka kuasa akan jadi tambah. So 4 tambah 6. Maka kita akan dapat 15x kuasa 10. Okey, kemudian contoh B pula. Kita ada P kuasa 4, Q kuasa negatif 3, kemudian kuasa 2, kemudian 2, P kuasa negatif 2, Q kuasa 5, and satu lagi kuasa negatif 4. Okey, jadi kita gunakan peraturan yang pertama. Kita ni asalnya dalam bentuk kurungan, jadi kita kena ingat kuasa 2 ni untuk dua-dua sebutan. Okey. Jadi untuk yang pertama ni P kuasa 4 darab 2. Bila kurungan, maksud dia ini adalah darab. So 4 darab 2 8. So, terus 8. Q pula negatif 3 darab 2. So negatif 6. Jadi kita kena ingat dalam kurungan tu, kalau kuasa 2, setiap sebutan dalam kurungan tu mesti kita akan darab 2. Okey, sama juga untuk yang seterusnya. Ini kalau kita lihat, ini kurungan kuasa negatif 4. Jadi setiap sebutan tu kita kena kuasa negatif 4. Jadi kita boleh tulis 2 kuasa negatif 4. Kemudian P kuasa negatif 2 darab negatif 4. So dapat 8. Dan Q kuasa 5 darab negatif 4. So negatif 20. Okay. Kemudian sama macam tadi juga, kita akan susun bermula dengan nombor. Okay, yang pertama nombor 2 kuasa negatif 4. Kemudian kita susun pula
untuk P pula. Untuk P. Kalau kita lihat P ni P kuasa 8, kemudian ada lagi P kuasa 8 lagi. P kuasa positif 8. Jadi kita lihat kalau ada dua base dipisahkan dengan darab, maka kuasa dia akan jadi tambah. So, dia akan jadi 16. Q pun sama juga. Kita jumlahkan Q negatif 6 dengan Q negatif 20. So, jumlahkan dia. Negatif 6 tambah tolak 20. So, negatif 26. Negatif 26. Okey, kemudian kita nak biarkan jawapan ini pun betul juga. Ataupun kita kena pastikan kuasa ni bukan kuasa negatif. Kita nak jadikan dia kuasa positif. So, kita turunkan dia ke bawah. 2 kuasa 4. Yang ini P kuasa 16. Q ni kita boleh tukar kepada 1 per Q kuasa 26. Okay. Ataupun kita boleh selesaikan 2 kuasa 4. 2 kuasa 4 adalah 16. So kita boleh tukar 1 per 16 P kuasa 16 per Q kuasa 26. Okey, kita lihat soalan C pula. Okey, kita ada A per 3B kuasa negatif 5 kuasa negatif 4. Jadi kalau kita jumpa kurungan kuasa negatif 4. Jadi setiap sebutan tu mesti kuasa negatif 4. So yang pertama A kuasa negatif 4. Kemudian yang di bawah ni akan jadi 3 kuasa negatif 4 dan B kuasa negatif 5 darab negatif 4. So dapat positif 20. Okay. Jadi setiap sebutan tu kita kuasakan negatif 4. Jadi kalau kita permudahkan, okay, ini sebenarnya kita boleh tukar kepada 1 per A kuasa 4. Okay. Okey, ataupun saya kumpulkan nombor dulu. Kalau nombor ni kita akan dapat 1 per 3 kuasa negatif 4 nombor. Kemudian yang A kuasa negatif 4 ni kita turunkan dia ke bawah supaya dia jadi positif. A kuasa 4, B kuasa 20. Okey, kemudian yang ini saya boleh tukar 3 kuasa 4. Ni kita boleh tukar kepada 3 kuasa 4. Sebab kita naikkan dia ke atas. 3 kuasa 4. Jadi jawapan akhir dia adalah 3 kuasa 4 tu adalah 81. So guna kereta. Jadi kita akan dapat jawapan dia 81 per A kuasa 4 B kuasa 20. Okey, contoh yang kedua. Kita lihat kebanyakan base kita nampak base 3. Jadi kita boleh tukar, ini saya tukar 3 kuasa 2, 9, darabkan dengan 3 kuasa X. Yang ini pula, saya tukar kepada, ini sebenarnya kuasa 1. Bila kita bawa naik ke atas, dia akan jadi kuasa negatif 1. Kuasa dengan 4X tambah 5. 4X tambah 5. Jadi yang sebelah kiri ini disebabkan dia darab, maka kuasa akan jadi tambah. So 3 kuasa 2 tambah X sama dengan yang ini. Kita ambil negatif darab 4X, negatif darab 5. So kita akan dapat kuasa negatif 4X tolak 5. Bila base dia dah sama, ni base dia sama, maka kaedah seterusnya kita hanya ambil kuasa je. So kita ambil kuasa je. Kemudian kita selesaikan 5X sama dengan negatif 7, maka X tu adalah negatif 7 per 5. Okey, macam tu je. Okey, untuk contoh yang ketiga pula. Ni kalau contoh ketiga ni, kita lihat dia ada 3 sebutan. Contoh 2 tadi 2 sebutan je. Kalau yang macam ni, 3 sebutan. Kita lihat ni 1, 2, 3. Kalau kita ada 3 sebutan, kita akan bermula dengan let U. Let U. Let U ni, kita ada, asalnya ada 2 pilihan. Sama ada nak ambil 2 kuasa X, ataupun 2 kuasa 2X sebagai U. Okay. Dari segi kaedah dia, kita akan pilih mana yang paling kecil.
Mana yang paling kecil? Okey. Kalau kita nak tahu yang mana paling kecil, katakan saya gantikan X tu dengan 1. So, kita akan dapat 2 kuasa 1 dengan 2 kuasa 2. So, nilai yang ni 2, nilai yang ni adalah 4. Jadi, kita pilih nombor yang paling kecil. So, mesti pilih 2 kuasa X. Okay? Jadi, kalau kita ada 2 pilihan, pilih nombor yang paling kecil. Kalau tak nampak, kita gantikan X tu dengan 1. So, kita akan nampak mana satu yang nilai yang paling kecil. Okay? Jadi, untuk soalan ni, kita akan pilih U sebagai 2 kuasa X. Okey, kalau kita pilih U ni sebagai, so kita letak dulu let U equals to 2 to the power of X. Maka soalan tadi kita ubah soal sikit. Yang ini sebenarnya saya boleh tukar kepada 2 kuasa X, lepas tu kurungan 2. Sama. Maksud yang sama. Tolak dengan 3, 2 kuasa X tambah 2 sama dengan 0. Okay, kemudian kalau kita tukar kepada U, so dapat U kuasa 2, tolak 3U tambah 2 sama dengan 0. Okay, kemudian kita guna kalkulator, kita faktorkan. Okay, kalau kita gunakan kalkulator, masukkan koefisien 1 sama dengan negatif 3 sama dengan 2 sama dengan. Maka kita akan dapat nilai U yang pertama adalah 2. Kemudian nilai U yang kedua adalah 1. Okay. Kalau kita guna kalkulator, kita akan dapat terus jawapan. Tapi jalan kerja dia, kita kena buat kurungan. Okay. Kalau jawapan kita positif, maka kurungan kita adalah negatif 2. Kalau katakan jawapan kita yang satu lagi ni negatif 1, jawapan kita satu lagi ni adalah 1, maka kita akan tulis U tolak U tambah 1. Kalau untuk sini kita kekalkan U tolak 1. Dia mesti dia punya lawan tanda dia daripada jawapan daripada kalkulator. Okey, kemudian kita jangan berhenti kat sini. Sebab soalan dia bukan tanya U tu berapa. Soalan bermula dengan X. Okey. Jadi kita sambung semula. Okey, so sebelah kiri ni kita akan ambil 2 kuasa X sama dengan 2. Kemudian sebelah kanan 2 kuasa X sama dengan 1. Dan sebelah kiri ni kita akan dapat X sama dengan 1. Sebab kita compare kan kuasa dia je. Okey, yang ini sebenarnya dia sama dengan 2 kuasa kosong. Maka kita boleh ringkaskan jawapan kita adalah X sama dengan X kuasa 0. Sebab kita boleh samakan dengan 2 kuasa kosong. So, kita akan dapat 2 jawapan. Okey, kita lihat contoh exercise 1.1. Soalan yang pertama. Okey, kita lihat 2 kuasa 2 darab 2 kuasa 3 darab 2 kuasa 2. Kita ambil je satu base, disebabkan antara nombor tu darab, maka kuasa tu kita akan tambah. Maka kita akan dapat 2 kuasa 5 tambah 2, 7. Okey, kemudian soalan B pula. 5 kuasa 2 darab 5 kuasa 6 darab 5 kuasa negatif 5. Maka kita akan ambil kuasa tu tambah. 2 tambah 6 tolak 5. So, kita akan dapat 5 kuasa 3. Okay. Sama juga untuk soalan C. 3 kuasa 2 per 3 kuasa 4. Kalau bahagi, maka kita akan ambil tolak. So, kita akan dapat 3 kuasa negatif 2. Ataupun saya jadikan dia kuasa positif, turunkan je ke bawah. Okay. So, 1 per 3 kuasa 2. Okay. Kemudian soalan D. Kita lihat 100 kuasa 4 per dengan 100 kuasa 2. Kita ambil base 100, kuasa ni tolak. Sebab bahagi, maka 100 kuasa 2, ataupun boleh juga tulis sebenarnya 100 ni 10 kuasa 2. 10 kuasa 2, kuasa 2 lagi. Jadi paling ringkas adalah 10 kuasa 4. Okey, kita lihat contoh 1E pula. Yang ini kita jumpa kurungan. 10 kuasa 2 lebih tu kurungan. Ingat bila kurungan tu maksud dia darab. So, kita akan dapat 10 kuasa 6. Jangan tambah pula. Okay. Kemudian soalan F. 4 per 2. 4 per 2. 4 per 2 ni sama dengan 2 lah.
So kita boleh ringkaskan 2 kuasa 3. Untuk yang G pula 27 kuasa 4/3. 4/3. Okey, kita lihat yang di bawah ni adalah per 3. Okey, jadi kita kena fikirkan berapa kuasa 3 dapat 27. So kita try and error. So 3 kuasa 3. 27 tukar 3 kuasa 3, 4/3. Kemudian jangan lupa kita akan darabkan ni. Maka kita akan dapat 3 kuasa 4. Okay, 3 darab 4/3. Kita dapat 3 kuasa 4. Soalan H pula. Kita ada 27/8 kuasa negatif 1/3. Okay, yang di atas ni tukar 3 kuasa 3. Yang di bawah ni 2 kuasa 3. Negatif 1/3. Kemudian setiap kurungan tu kena kuasa 1/3 ataupun kita boleh buat darab. So kalau kita ambil yang di atas darab, dapat 3 kuasa negatif 1. Yang di bawah ni adalah 2 kuasa 1. Ataupun kita jadikan ni adalah positif. So per 3 kuasa 1. Yang ni akan jadi 2/3. Kita balik. Okey, untuk soalan A pula. 2A. So 8 kuasa 2/3 ini sama masuk dengan 2 kuasa 3 8. Kemudian 2/3. Maka kuasa tu kita darabkan. Maka kita akan dapat 2 kuasa 2. 2 kuasa 2. Without using calculator, so biar je lah dalam bentuk indeks. Untuk B pula, 25 kuasa 3/2. So fikirkan berapa kuasa 2 25. So kita dapat 5 kuasa 2 dan 3/2. Jadi kuasa ni darabkan jadi 5 kuasa 3. Untuk yang C pula, 4 kuasa 5 darab dengan 16 kuasa 3 bahagi dengan 64 kuasa 4. So disebabkan ini nombor-nombor genap, maka kita akan tukar semua base yang sama. Ataupun kita boleh tukar kepada base 4. Base 4 boleh. 4 kuasa 5 darab. Sebenarnya 16, 4 kuasa 2. Kemudian 4 kuasa berapa? 64. 4 kuasa 3. Okey, yang boleh menghasilkan 64 adalah 4 kuasa 3. Ini adalah 4. 4 kuasa 3, 64. Okey, kemudian terus buat 4, kalau darab maksud dia tambah. So tambah 2 darab 3, 6. So saya buat terus. Jadi kuasa 6. Kalau bahagi, tolak. 3 darab 4, 12. So kita akan dapat 4 kuasa 11 tolak 12. So negatif 1. Dan kita boleh hilangkan tanda negatif tadi dengan cara turunkan dia ke bawah. Maka itulah kita punya jawapan. Okey, contoh 3A pula. X kuasa 3. X kuasa 6. Okey. Untuk soalan ni, dia tambahkan syarat jawapan mesti positif indices. So yang ini kita akan ambil, kalau darab, maka kuasa akan jadi tambah. So 9. Untuk yang B pula, 4x kuasa 3, y kuasa 7. 3x kuasa 5, y kuasa 2. Okey, jadi kita kumpulkan yang sama jenis. Nombor dengan nombor x dengan x, y dengan y. So yang pertama kumpulkan nombor. Yang kedua saya kumpulkan x. Kemudian saya kumpulkan y. 7 darab y kuasa 2. Maka nombor kita dapat 12. X ni sebab darab, kuasa akan jadi tambah. So 8. Y ni sama juga darab, kuasa akan jadi tambah. So itulah kita punya jawapan. Okey, contoh yang ketiga C. Okey, 2 kuasa 5. Kemudian Z kuasa 10 per dengan 2 kuasa 3. Z kuasa 3.
Okey. Jadi kalau kita ambil nombor, so 2 kuasa 5 tolak 3 sebab bahagi. Z pula 10 tolak 3. Maka jawapan kita adalah 2 kuasa 2. 5 tolak 3, 2. Kemudian Z kuasa 7. Okay. So kita boleh biarkan jawapan ni. Ataupun kalau kita rasa macam mudah, 2 kuasa 2 ni 4. So tukar je. Soalan D. Okey, kita lihat T kuasa 3 per dengan R kuasa 2. Kuasa 3 darab dengan 2R kuasa 3 per dengan T kuasa 5. Okey, yang pertama, setiap kuasa ni kita akan kuasakan untuk atas dan bawah. So, yang pertama, atas dia akan jadi T kuasa 9. Sebab darab 3 darab 3, 9. Perkan dengan R kuasa 2 darab 3, 6. Yang pertama. Yang kedua sama juga, 2 kuasa 5. 2 kuasa 5, kalau kita guna kalkulator dapat 32. Kemudian R kuasa 3 kuasa 5. So, darab 3 darab 5, 15. Kemudian perkan dengan T kuasa 5. Maksudnya setiap kurungan tu mesti kuasa. Kemudian kita kumpulkan. Kita kumpulkan. Kita ambil nombor dulu. So, nombor dia adalah 32. Kemudian kita ikut susunan huruf. RST, maksudnya R dulu. So, untuk R kuasa 15 per R kuasa 6. Kemudian T kuasa 9 per dengan T kuasa 5. Jadi, kita akan dapat 32 R kuasa 15 tolak 6. 15 tolak 6 dapat 9. So, R kuasa 9. T kuasa 9 tolak 5, 4. So, itulah kita punya jawapan. Okey, contoh yang keempat. Kita nak simplify. So, 2 kuasa N darab 8 kuasa 3N bahagi dengan 4 kuasa 5N. Okey, kita lihat semua nombor base dia adalah genap. So, 2, 8, 4 tu genap. So, kita tukar dan base yang paling kecil kita nampak 2. So, semua tukar dalam base 2. So, 2 kuasa N, 8 ni 2 kuasa 3. Kemudian 4 ni 2 kuasa 2. Okey, maka kita dapat 2 kuasa N darab 2 kuasa 9. Ingat bila kurungan maksudnya darab. Kemudian bahagi dengan 2 kuasa 10N. Maksudnya bila kurungan darab. Kemudian kita boleh teruskan. Bila darab akan jadi tambah. Bila bahagi tolak. So, kita akan dapat 2 kuasa 10 tolak 10, 0. Tadi kita dah lihat properties. Setiap kuasa 0 tu adalah 1. Okey, untuk soalan B pula. X, Y kuasa negatif 2 per dengan negatif 3, Y kuasa 2. Jadi yang pertama, setiap dalam kurungan tu kita kena kuasa negatif 2. So, X kuasa negatif 2, Y kuasa negatif 2 per dengan X kuasa negatif 3, Y kuasa 2. Okey, untuk X yang pertama, kita ambil tolak 2, tolak 3. So, tolak 2 tambah 3. So, dapat 1. So, kalau kuasa 1 tak payah tulis. Kemudian, untuk Y pula, tolak 2 lagi. So, negatif 4. Tolak 2, tolak 2. So, dapat negatif 4. Ataupun kita biarkan jawapan dia, pastikan kuasa dia mesti positif. Dengan cara turunkan dia ke bawah je. Maka itulah kita punya jawapan akhir. Okey, kita lihat soalan C pula. Ini dalam bentuk root. Dalam bentuk root. Okey. So, saya salin dulu soalan. Darab dengan square root of A divided by cube root of A square. So, yang ini tukar untuk indeks. A kuasa, jangan lupa kita utamakan dalam dulu. So, A kuasa 3, yang di luar tu letak per. Yang ini kalau square root, terus 1/2, bahagi dengan A kuasa, sama juga utamakan dalam dulu, maka 2/3. Kemudian kita guna kalkulator 3/4. Kalau darab, tambah.
Kalau bahagi, tolak. Okey, tadi kita guna kalkulator. 3/4 tambah 1/2 tolak 2/3. Maka kita dapat A kuasa 7/12. So jawapan kita adalah A kuasa 7/12. Untuk soalan D pula, okey, kita tulis dulu 12A kuasa negatif 4 bahagi dengan 4A kuasa negatif 6 darab dengan A kuasa 4 B kurungan kuasa 3. Okey. Jadi kita kumpulkan nombor dulu. Yang pertama nombor kita adalah 12 bahagi 4. 12/4 lah. Kemudian kita kumpulkan A negatif 4 bahagi dengan A kuasa negatif 6. Bahagi. Lepas tu kita buat darab A kuasa, yang ni. 4 kuasa 3. Maksudnya darab lah. 4 darab 3, 12. Itu untuk A. Kemudian B. Ni. Kemudian B ni kita letak je B kuasa 3. B kuasa 3. Dia tak ada pasangan. Okey, jadi yang pertama 12/4, 3. Kemudian untuk yang A ni mudah je. Tolak 4, tolak 6. Jadi tambah 6 lah. Kemudian tambah 12. Kemudian B kuasa 3. Maka jawapan akhir dia adalah tolak 4 tambah 6. So dapat 2. Jumlah dia adalah 14. 14, kemudian B kuasa 3. Okey, untuk soalan E pula. X tambah Y per dengan X kuasa negatif 2 tolak Y kuasa negatif 2. Okey, yang pertama, kita ubah dulu. Ubah dulu yang ni supaya kuasa dia akan jadi positif. So 1/X kuasa 2. Yang ini pun sama. Okey, kemudian bila kita jumpa pecahan, kita samakan denominator dia. So X kuasa 2, Y kuasa 2, kemudian darab silang. Y kuasa 2 tolak X kuasa 2. Okey, kalau macam ni, kalau kita jumpa 3 tingkat. Kita jumpa 3 tingkat A per B per C, maka kita boleh tukar kepada A. Yang tingkat paling bawah ni letak sebelah A ni. So kita boleh ringkas macam tu. Sama cerita dengan ni. Maka saya boleh ringkaskan X tambah Y. Tingkat yang paling bawah tu bawa naik ke atas. Perkan dengan. Okey. Kemudian kita lihat nota lagi. Kalau kita jumpa A tolak B, A tambah B, maka dia akan dapat A kuasa 2 tolak B kuasa 2. So ingat tu. Jadi untuk yang di sini, bila jumpa aja ada dua sebutan kuasa 2, tengah-tengah tolak, maka kita boleh tukar kepada Y tolak X, satu lagi Y tambah X. Ataupun nak tulis Y tambah X dulu pun boleh. Y tambah X, kemudian Y tolak X. Mana-mana boleh. Ini datang daripada kita tukar ni. Kemudian kita lihat ada tak yang kita boleh cancelkan. So yang ini sama. So cancelkan. Maka kita akan dapat X kuasa 2, Y kuasa 2 per dengan Y tolak X. Okey, kita lihat soalan F. XY kuasa negatif 3 perkan dengan X kuasa negatif 2, Y kuasa 4. Okey, yang ini pun sama. Ini kita akan kuasakan setiap sebutan. So yang pertama kuasa negatif 3, Y kuasa negatif 3. Yang di bawah ni adalah X kuasa negatif 2, Y kuasa 4. Jadi kita jumlahkan dulu X. Bila bahagi tolak. So tolak 3, tolak 2,
kemudian Y pun sama, tolak 3, tolak 4. Maka kita akan dapat tolak 3 tambah 2, negatif 1. Kemudian Y kuasa negatif 7. Dan kita jadikan kuasa dia positif, maka yang ini akan dapat 1 per X kuasa 1. Kuasa 1 tak payah tulis. Kemudian yang berikutnya adalah, ini pun turunkan dia ke bawah, Y kuasa 7. Maka itulah kita punya jawapan. Okay, contoh 4G. Okay, 4G. Ini saya salin soalan. Kuasa 2, kemudian X kuasa 4, Y kuasa negatif 3, T2, kemudian bahagi dengan negatif 6, X kuasa negatif 3, Y kuasa 4. Okey, yang ni. Step yang pertama, setiap sebutan kuasa 2. So, saya buat terus, 3 kuasa 2, 3 kuasa 2, 9. Saya buat terus, 9. Kemudian X kuasa negatif 2, Y kuasa negatif 4. Ini selepas kita kuasa 2. Kemudian yang ini pula, 4 darab negatif 2, negatif 8. Negatif 3 darab negatif 2, dapat 6. Okey, sama dengan negatif 6, X kuasa negatif 3, Y kuasa 4. Kemudian kita kumpulkan nombor. Nombor kita adalah negatif 9 per 6. Kemudian kumpulkan X. So kita ambil lah negatif 2 tambah negatif 8. Pada darab, kemudian bahagi, tolak 3. Bila bahagi, tolak. Untuk Y pula sama. Yang pertama negatif 4, kemudian tambah 6, kemudian bila bahagi, tolak 4. So negatif 3 per 2. Ini kalau kita permudahkan. X kuasa, so ini guna kita lah. Tolak 2, tolak 8, tolak 10, tolak 10 tambah 3. So negatif 7. Okay, tolak 10 tambah 3, 7. Yang Y pula, ini akan jadi 2 2 tolak 4, negatif 2. So jawapan akhir dia, kita jadikan dia positif lah. So 3 per 2, X kuasa 7, Y kuasa 2. Kita jadikan dia positif. Okey, soalan H. 2X kuasa 3, Y kuasa 5, per dengan X, Y kuasa 2, kuasa 3 darabkan dengan X kuasa negatif 2, Y kuasa 5, per dengan X kuasa 3, kuasa 2. Okey, yang pertama, kuasa 3. Ni kuasa 3 ni, maksud dia, setiap dalam kurungan tu kena kuasa 3. So, 2 kuasa 3, 8. Kemudian, X kuasa 3 lagi. So, darab lah. So, 3 darab 3, 9. Y kuasa 15. Kemudian, perkan dengan X kuasa 3, Y kuasa 2 darab 3, 6. Itu yang pertama. Yang kedua pun sama juga. Setiap sebutan tu kuasa 2. So, darab 2 lah. X kuasa negatif 4, Y kuasa 10, X kuasa 6. 3 darab 2, 6. Kemudian kita kumpulkan nombor. So, untuk kat sini nombor dia 1 je, 8. Kemudian kita akan ambil X. Yang pertama 9 darab. So, kita jumlahkan, tolak 4. Kemudian bila bahagi, tolak 3. Kemudian bahagi lagi, so tolak 6. Itu untuk X. Y pula, kita ambil 15 tambah 10. Sebab dia darab. Yang atas, tolak 6. Yang di bawah, tolak 6. So, kita jumlahkan. So, 9 tolak 4, 5. So, 5 tolak 3, 2. So, ini guna kita je lah. So, jawapan dia adalah negatif 4. Yang ini Y sama dengan, ini adalah 25. So, 25 tolak 6. 19. Dan jawapan akhir kita jadikan kuasa yang positif. Maka X ni letakkan dia di bawah. Okey, kita lihat contoh 5. Kita nak show that sebelah kiri sama tak dengan sebelah kanan. Okey, jadi yang pertama kita katakan saya start dengan left hand side.
So 1 plus M kuasa 1/2 bagi dengan ni 1 tambah M kuasa 2. Yang ini saya tukar dalam bentuk 1 per, sebab ni kuasa negatif, 1 per M kuasa setengah. Okay, kemudian yang di atas ni sama, setengah bahagi dengan, okay, yang ini saya samakan denominator. So 1 tambah M kuasa setengah. Okay, ini ibarat macam per 1 dia ni. So kita samakan denominator, kemudian darab silang. Contoh, kalau K setengah darab K setengah, maka K kuasa setengah tambah setengah 1. Okay, sama dengan ni, 1 tambah M kuasa setengah darab dengan 1 tambah M kuasa setengah. Ni 1/2 kuasa setengah. Yang ini kuasa setengah. Okay, so 1 tambah M kuasa setengah darab dengan 1 tambah M kuasa setengah. So kita boleh ambil sama konsep dengan ni, sama dengan K, maka kuasa tu hilang, tinggal 1 tambah M je. Tolak dengan 1 darab 1, 1. Okey, kemudian tadi kita dah tengok tadi, kalau kita ada A per B per C, maka C yang di bawah ni boleh letak di sebelah. Okey, so sama cerita dengan ni lah. So yang paling bawah ni letak di atas sekali. So kita akan dapat 1 tambah M kuasa setengah, kemudian 1 tambah M kuasa setengah. Yang di bawah ni 1 tambah M tolak 1, so dapatlah M. So yang di atas tu akan jadi, gunakan konsep yang K tadi ni. So bila darab ni dapat 1 tambah M per M. Kemudian yang ini kalau macam ni, kita setiap sebutan ni per dengan M. So yang pertama M per M 1, 1 per M. So kita dah berjaya tunjukkan seperti soalan. Okey, kita nak show that dia beri, sebenarnya kita ada dua. Kita nak show adakah 2 kuasa P itu sama dengan 1/12. So kita akan ambil TP. Okey, kita ambil TP kuasa T darab 8 kuasa. So kita ambil 7 darab 8 kuasa P sama dengan 9, 5Q. Okey, ni persamaan yang pertama lah. Ni pertama, jadi yang kedua. Saya bahagi je dengan persamaan yang kedua. So 7, 16, P tambah 1. Yang ni pun bahagi dengan 12, 5 kuasa Q. Kita bahagi ni sebab saya nak hapuskan yang ni, 5 kuasa Q. Sebab jawapan ni dalam bentuk 2 kuasa P. Okay, so kita permudahkan lagi. Ni pun 7 ni kita boleh cancel. 7 boleh cancel. Okay, 7 boleh cancel. So kita akan dapat 12. Kita nak 8P. 8P. So kita akan ambil 8 kuasa P. Yang di bawah ni saya boleh tukarkan. Okay, katakan yang ni saya tukar dalam base 2. So saya akan dapat 2 kuasa 3. 2 3, 8. Yang di bawah ni pula 2 kuasa 4. Tapi P tambah 1. Ini kalau kita kecilkan 3/4. Kan? Kalau kita kecilkan 3/4. Okey, untuk sebelah kiri ni kita ambil 2 kuasa 3P. Bila bahagi tolak. Tolak dengan 4P. Kemudian 4 jangan lupa darab dengan 1. So tolak 4. Okay, sama dengan 3/4. So kuasa negatif P tolak 4 sama dengan 3/4. Okay. Kemudian kita boleh pisahkan. Ini sebenarnya saya boleh tulis 2 kuasa negatif P darab 2 kuasa negatif 4 sama dengan 3/4.
Ini sebenarnya saya boleh tulis 1/2 kuasa P darab dengan 1/2 kuasa 4 sama dengan 3/4. Okay. Kemudian bila kita darab silang, maka kita boleh tulis, saya bawa 2P ke sebelah kanan, so 2 kuasa P sama dengan 3/4 bawa ke sebelah kiri, so 1/2 kuasa 4 ni 16, darabkan dengan 4/3, maka kita akan dapat 2 kuasa P itu adalah 1/12. Okey, seterusnya soalan nombor 7. Okey, find the value of x. Okey, maksudnya kita nak mencari nilai x. So, kalau kita ada 8 kuasa x sama dengan 32, kalau kita jumpa yang macam ni, maka kita akan samakan dia punya base kiri kanan. Jadi kita lihat kalau nombor genap, base yang paling rendah adalah 2. So, kita akan ambil 2 kuasa 3x. Okay, 2 kuasa 3, 8 ni. 2 kuasa berapa 32? 2 kuasa 5. Maka bila base kiri dan kanan sama, kita dah boleh ambil atas. Maka x sama dengan 5/3. Sama juga untuk B ni. X kuasa 2 sama dengan 4. Jadi kita akan ambil x sama dengan square root of 4. Okay, yang ini, bila kita jumpa yang macam ni, mesti ada campur tolak 2. Kita mesti ada 2 jawapan. Ni kalau macam ni. So, kita kena ingat sikit kat sini. Kalau soalan tu hanya bentuk square root of 4, tiada unknown, tiada x, maka jawapan dia positif 2. Tapi kalau x bersama dengan square root, maka x ni mesti ada 2 jawapan. Okay? Jadi sama kes dengan yang B tadi. Kalau kita ambil square root of 4, dia mesti ada 2 jawapan, plus minus. Siapa yang jawab satu je salah. Okay? So nampak tak perbezaan 1 dan 2? Beza ya 1 dan 2 ni, 1 ni kalau nombor saja, satu jawapan. Kalau 2, kita akan ambil bersama dengan x ni square root, maka mesti ada plus minus. Okey, untuk yang C ni pula, x kuasa 3 sama dengan 64. So kita fikirkanlah, berapa kuasa 3 64? Adakah 4 kuasa 3? So kita akan dapat jawapan dia adalah 4. Jadi untuk yang B ni, kita jangan buat 2 kuasa 2. Kalau kita buat 2 kuasa 2, nanti kita akan ambil jawapan dia 2. Okay? Untuk kuasa 2 je kita boleh gunakan nota ni. Yang lain tu kita boleh guna cara biasa. Okey, kita lihat contoh yang ke-7. So soalan D ni. So saya salin balik soalan 2 kuasa 2x tolak 5 sama dengan 64. Okey, kita lihat sebelah kiri ni, dia punya base dia adalah base 2. Yang nombor ni dia panggil sebagai base. Jadi kita cuba dulu samakan base untuk sebelah kanan, base 2. Jadi kita boleh tulis 2 kuasa 2x tolak 5. Yang ini kita try and error. Kita cuba 2 kuasa berapa dapat 64. So kita try and error, 2 kuasa 6. Dapat tak 4? 64. So 2 kuasa 6. Okay. Bila base kiri dan kanan sama, maka kita boleh ambil yang di atas. So 2x tolak 5 sama dengan 6. So 2x sama dengan 11. X adalah 11/2. Okay. Sama juga untuk soalan E. Okay. Untuk soalan E, 3 kuasa X tambah 1 sama dengan 27. Dan kita cuba ubah sebelah kanan ni dengan menggunakan base 3 juga. So kita try and error. 3 kuasa berapa? 27. So kita akan dapat 3 kuasa 3. Bila base dah sama, so kita akan ambil dia punya kuasa dia. Maka kita akan dapat jawapan 3 tolak 1 adalah 2. Okay, untuk soalan F, kita ada 16 darab 81 kuasa 91. Kemudian kita ada kuasa X sama dengan 8 bahagi 27 ataupun 8/27. Okay. Jadi step yang pertama, kita hilangkan kurungan ni. Maksudnya setiap sebutan dalam kurungan ni mesti kuasa X. Okay. Jadi kita keluarkan dulu. So 16 kuasa X darab dengan 81 kuasa negatif X. Maksudnya negatif 1 darab X. Sebelah kanan 8/27.
Dan kita lihat 16 ni ada nombor genap. So base yang paling rendah adalah 2. So kita boleh ubah kepada 2 kuasa 4, 16. Kita boleh guna kalkulator. 2 kuasa 4 adalah 16. 16. Okey, betul. Kemudian yang X ni kita letak sini sebelah dia. Kemudian yang 81 ni kita boleh gunakan 3 kuasa 4. So kalau gabungkan dengan negatif X, so dapat negatif 4X. Sama dengan, yang ini kita boleh ubah 2 kuasa 3, 8. Dan kita boleh tukar kepada 3 kuasa 3. 3 kuasa 3, 27. Asalnya 27 ni berada di bawah. Maka kita letak negatif kalau kita naikkan ke atas. Jadi untuk yang di sini, kita boleh pilih. Kita nak gunakan berdasarkan base 2 ataupun berdasarkan base 3. Kalau saya pilih base 2, maka kita akan ambil sebelah kiri 4X. Dan sebelah kanan adalah 3. So kita akan dapat X sama dengan 3/4. Yang ni salah ni. Ini sepatutnya darab. Darab. Kalau kita gunakan base 3 pun sama juga. Katakan saya nak buat sebelah kanan je. Kalau saya ambil sebelah kanan, nanti bila kita jawab soalan, kita pilih salah satu. Kalau saya buat sebelah kanan, saya berdasarkan base 3, maka sama juga, negative 4x equals to negative 3, maka x sama dengan 3/4. Jawapan yang sama. Nanti kalau kita menjawab soalan, kita pilih salah satu. Tak perlu buat dulu salah satu. Kita lihat soalan 8 ni. Kita lihat soalan 8 ni dia ada 3 sebutan. Ni 1, 2, 3. Kalau 2 sebutan, kita samakan base kiri dan kanan. Untuk yang ni, disebabkan dia 3 sebutan, maka kita perlu pilih. Kita perlu pilih bermula dengan let U. So kita lihat yang paling rendah adalah sekarang ni kalau kita nak pilih let U, sama ada nak pilih 3 kuasa X ataupun nak pilih 9 kuasa X. Kita pilih yang paling rendah. Kalau kita nak pastikan mana yang paling rendah, kita gantikan X tu dengan 1. Ini kalau ganti dengan 1, kita akan dapat 3. Ini kalau ganti dengan 1, kita akan dapat 9 kuasa 1, 9. Jadi nilai yang paling kecil adalah 3 kuasa X. So mesti pilih U tu adalah 3 kuasa X. Jadi kita ubah suai dulu sebab kita bermula dengan let U equals to 3 to the power of X. Jadi kita ubah suai dulu. Yang ini 10, 3 kuasa X sama dengan 3. Yang ini sebenarnya saya boleh buat 3 kuasa 2. 3 kuasa 2, 9. Tapi saya boleh tukar kepada 3 kuasa X dekat dalam, 2 dekat luar. Sebenarnya sama lah, 3 kuasa 2X. Ni saya ubah ni supaya nak sesuaikan, supaya kita boleh masukkan U tu. Tambah 3. Kemudian bila kita gunakan let U sebagai 3 kuasa X, so kita akan nampak 10U sama dengan 3U kuasa 2. Itu tujuan kita tukar ni. Sepatutnya kita akan tulis 3 kuasa 2X. Tapi kita letakkan X tu sebelah 3. Supaya mudah kita ganti dalam sebutan U. So kita permudahkan ni, kumpulkan. Jaga tambah tolak dia. Tambah dengan 3 equal to 0. Kemudian kita guna calculator, kita factorize. Kita guna equation, pilih quadratic. So kita masukkan 3 sama dengan negatif 10 sama dengan, dan 3 sama dengan. So kita akan dapat nilai yang pertama adalah U sama dengan 3. Kemudian nilai yang kedua adalah U sama dengan 1/3. Dua-dua positif. Jadi seloknya kita kena buat kurungan patutnya. Buat kurungan. Kalau kita dapat U sama dengan 3, maka penulisan dia U tolak 3. Jangan ikut U tambah 3. Kena lawankan tanda dia. Kalau jumpa pecahan, kita darab silang. 3 darab U, so 3U, kemudian tolak 1. Sepatutnya kita akan buat U tolak 1/3. Tapi untuk K di sini, sebab coefficient of U squared ni 3. Jadi kita kena pastikan kalau saya darab, mesti dapat 3U kuasa 2. Jadi jangan gunakan fraction, mesti guna 3U. Kemudian so kena hati-hatilah.
Okey. Kena hati-hati sebab soalan bukan tanya U, soalan tanya X. So, patah balik kepada soalan. U ni adalah 3 kuasa X. Sama dengan 3. Satu lagi 3 kuasa X sama dengan 1/3 tu saya bawa naik ke atas. Jadi sama dengan 3 kuasa nanti 1. So, yang pertama kita comparekan sebelah kiri X sama dengan 1, sebelah kanan adalah nanti 1. Kita ambil kuasa dia. Okey, untuk soalan B pula. Okay, soalan B, kita ada 2 kuasa 2X tambah 3. Okay, tambah 3 ni selalunya kita tukar kepada darab. Darab 2 kuasa 3. Kemudian tambah dengan 2 kuasa X. Yang ni pun tukar juga 2 kuasa 3. Sama dengan 1 tambah 2 kuasa X. Okey. Kemudian, sama juga kita akan bermula daripada let U. Kita ada dua pilihan, sama ada nak ambil 2 kuasa X sebagai U ataupun 2 kuasa 2X sebagai U. Okay? Jadi kita pilih lah. Kalau kita tak pasti mana yang paling kecil, gantikan X tu dengan 1. So, ni kalau ganti dengan 1 dapat 2. Ni kalau ganti dengan 1, 2 kuasa 2, 4. So, nilai yang paling kecil adalah 2 kuasa X. Okay? Kemudian, disebabkan kita pilih ni, kita ubah slide sikit yang ni. So, 2 kuasa 3, 8. So, 8, kemudian 2 kuasa X. Tak 2 kat luar. Sama maksud dia. Tambah dengan, ini pun 8 juga. Ni darab dengan 2 kuasa X sama dengan 1 tambah 2 kuasa X. Maka kita dah boleh ubah, ini adalah 8U kuasa 2 tambah dengan 8U. Kemudian, sama dengan 1 tambah U. Maka kita akan dapat 8U kuasa 2 tambah 8U dan tambah 8U. Kita gabungkan dengan 8 dan 1. So, 7 lah. 7U tolak 1 sama dengan 0. Jadi yang pertama kita akan dapat U sama dengan 1/8. Itu jawapan yang pertama. Jawapan yang kedua, U adalah negatif 1. Jadi sama je tadi, selalunya kita kena buat kurungan. Kalau U sama dengan 1/8, kita darab silang. So, 8U tolak 1. Sebab jawapan kita positif, maka dalam kurungan mesti negatif. Ini kalau jawapan kita negatif, maka dalam kurungan kena ada tambah 1. Okey, sama juga. Kita bukan nak mencari U. So, tukar balik 2 kuasa X sama dengan 2 kuasa 3, 8. Tapi dia di bawah. So, letak kuasa negatif. Yang ini pun sama. 2 kuasa X sama dengan negatif 1. Okay, yang ini kita akan dapat jawapan X sama dengan negatif 3. Ambil je kuasa dia. Untuk yang ni, kita tak pasal gunakan log. Sebab kita tak boleh jadikan 2 kuasa berapa negatif 1. So, bila kita ambil log kiri kanan, bila kita semak log, bila nilai negatif, dia tak ada jawapan. Maths error. Maka untuk kes yang ni, kita tulis jawapan no solution. Okay, no solution. Jadi, kalau kita selesaikan untuk kes yang macam ni, sebelah kanan tu negatif, jadi log negatif 1 tak ada jawapan, kita gunakan no solution sebagai jawapan. Okey, kita lihat soalan C pula. 3 kuasa 2X, yang ini selalunya kita tukar kepada darab. 3 kuasa 1 sama dengan 10 darab 3 kuasa X tolak 3. So, kita bermula dengan let U. U ni kita pilih sama ada yang ni ataupun yang ni. Pilih yang paling kecil. Jadi, kalau nak tahu mana yang paling kecil, gantikan X tu dengan 1. So, 3 kuasa 1, 3. 3 kuasa 2, 9. So, mesti pilih 3 kuasa X. Okay, kemudian kita gantikan. Sebelum kita ganti, kita tukar dulu. Ini adalah 3. Ini 3, ni 3 kuasa 1, 3. So, darabkan dengan 3 kuasa X kuasa 2. Tukar tempat je. Sama dengan 10 darab 3 kuasa X tolak 3. Dan bila kita gantikan U, kita akan dapat 3U kuasa 2 sama dengan 10U tolak 3 dan selesaikan. Tolak 10U tambah 3 sama dengan 0. Okay, lepas tu kita gunakan kalkulator. Sama dengan negatif 10 sama dengan 3 sama dengan
Maka kita akan dapat jawapan yang pertama U sama dengan 3. Kemudian jawapan yang kedua U sama dengan 1/3. So kita akan buat U tolak 3 kurungan pertama. Kurungan yang kedua darab silang 3U tolak 1 sama dengan 0. Okay, sama juga. Soalan bukan tanya U. Soalan tanya X. Okay, maka kita tukar balik. 3 kuasa X ni adalah 3, 1. 3 kuasa X adalah 3 kuasa nanti 1. 1/3 tu kita tukar kepada 3 kuasa nanti 1. So sebelah kiri 1, sebelah kanan adalah -1.